Salam sejahtera saya ucapkan kepada tenaga pengajar kita dan juga rakan-rakan seperjuangan sekalian. Nama saya Rowena Kristalyn William, bernombor metrik 2837768. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang kebebasan bersuara di Malaysia. Pengenalan kebebasan bersuara di Malaysia. Kebebasan bersuara adalah salah satu hak asasi manusia yang penting dalam sesebuah masyarakat demokratik. Hak kebebasan bersuara merangkumi hak individu untuk mengemukakan pendapat, idea dan pandangan mereka. Kemajuan teknologi banyak menyumbang kepada pelbagai alternatif menyuarakan pendapat, cadangan dan idea kepada pihak yang tertentu atau yang terutamanya kepada pihak kerajaan yang memimpin negara Malaysia. Akta-akta yang diperkenalkan merupakan salah satu kuasa kerajaan untuk mengambil tindakan yang setimpal dengan perbuatan rakyat agar generasi yang seterusnya tidak mencontohi perbuatan yang tidak baik. Seterusnya kita akan lihat kepada konsep berkaitan kebebasan bersuara di Malaysia. Antaranya adalah Perlembagaan Persekutuan di mana pengisytiharaan hak asasi manusia UDHR termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Seterusnya adalah Akta Fitnah 1957. Kenyataan sama ada lisan ataupun bertulis mengakibatkan reputasi seseorang jatuh di mata anggota masyarakat. Selain itu, Akta Hasutan 1948, hasutan yang menjejaskan tentang kewarganegaraan, bahasa Melayu, hak istimewa orang Melayu dan kedaulatan Raja Melayu. Akhir sekali, Akta Komunikasi dan Multimedia 1988. Undang-undang Cyber yang diwujudkan sebagai rangka kerja bagi kerajaan negara Malaysia campur tangan dalam pengawasan industri komunikasi dan multimedia. Seterusnya kita akan melihat perbandingan pelaksanaan kebebasan bersuara antara negara Malaysia dengan negara Korea Utara. Di Malaysia, mengamalkan pemerintahan berdemokrasi dan berparlimen di mana rakyat yang memilih pemimpin dan rakyat dapat menyuarakan pendapat. Rakyat juga mendapat maklumat yang sahih dan betul. Manakala di negara Korea Utara mengamalkan pemerintahan diktator, di mana pemimpin berkuasa mutlak. Rakyat tidak dapat menyuarakan pendapat dan hanya mendapat maklumat tentang pemimpin mereka sahaja. Seterusnya, kita akan melihat kepada isu-isu kebebasan bersuara di Malaysia. Yang pertama adalah kes Adam Adli Abdul Halim. Pada 13 Mei 2013, seorang mahasiswa Universiti Pendidikan Sultan Idris, Adam Adli bin Abdul Halim telah memberi ucapan dalam satu ceramah dengan menyebut kata-kata menghasut supaya mengubah kerajaan yang telah tertubuh mengikut undang-undang dengan cara tidak sah. Pada 18 Mei 2013, Adam Adli telah ditahan dan didakwa di atas kesalahan menghasut mengikut Seksyen 41B Akta Hasutan 1948. Pada 20 September 2014, Mahkamah Seksyen menjatuhkan hukuman selama 12 bulan kepada Adam Adli di atas kesalahan menghasut. Seterusnya, kita akan melihat ke kes Elvin Tan dan Vivian Lee. Elvin Tan G.Y. seorang pelajar Malaysia yang mengambil jurusan undang-undang di National University of Singapore dan teman wanitanya Vivian Lee yang juga seorang rakyat Malaysia didapati telah memuat naik gambar dan video yang tidak senonoh ke dalam blog beliau. Pada 15 Julai 2013, Elvin dan Vivian telah disoal siasat bagi memberikan keterangan mengikut Seksyen 2331 Akta Komunikasi dan Multimedia kerana menyalahguna kemudahan media sosial. Pada September 2014, Elvin Tan berjaya melarikan diri ke Amerika Syarikat. Pada 4 Disember 2014, Elvin Tan sekali lagi menimbulkan kontroversi dengan mengutuk Sultan Selangor berhubung pembatalan darjah kebesaran negeri yang diberi kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui laman Facebook miliknya. Akibat dari tindakan beliau itu, kerajaan Malaysia membuat keputusan untuk membatalkan pasport antarabangsa miliknya untuk membawa beliau pulang ke tanah air. Isu kebebasan bersuara di Malaysia yang terakhir adalah klip video Negara Kukuh oleh Namawi. Pada tahun 2007 semasa video muzik Negara Kukuh dimuat naik ke YouTube,
Muzik video ciptaan Namawi atau nama sebenarnya adalah Wee Mencing adalah pemerhatian dan pendapat jujur beliau terhadap kerajaan dan persekutuan di negara kelahirannya Malaysia. Namawi keluarkan kenyataan permohonan maaf di mana disiarkan di blognya www.namawiblogspot.com serta dalam akhbar harian Metro atas nasihat Datuk Seri Dr. Chua Song Ling iaitu Menteri Kesihatan pada masa itu. Namawi yang menuntut ilmu di sebuah universiti di Taiwan dipanggil oleh pihak polis bagi memberi keterangan di negaranya iaitu bertempat di Balai Polis Taman Tun Dr. Ismail. Bagi menyiasat beliau dibawa akta hasutan atas sebab hujung unsur pemberontakan dan kekacauan. Tiada langkah hukuman lain diambil terhadap Namawi kerana atas alasan undang-undang. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kekuatan dan kelemahan kebebasan bersuara di Malaysia. Antara kekuatan kebebasan bersuara di Malaysia adalah menyatakan hak sesuatu bangsa. Seterusnya, mewujudkan negara yang produktif. Akhir sekali, hak mendapatkan maklumat dan kebenaran. Manakala antara kelemahan kebebasan bersuara di Malaysia adalah sekatan atas alasan keselamatan dan ketenteraman awam. Selain itu, sekatan atas alasan kehormatan. Akhir sekali, sekatan atas alasan kemoralan. Seterusnya, kita akan melihat kepada analisis penggunaan ICT oleh individu dan isi rumah pada tahun 2022. Daripada analisis tersebut, masyarakat banyak meluangkan masa di telefon bimbit mereka menggunakan rangkaian internet. Medium ini yang digunakan bagi membolehkan rakyat mendapat maklumat yang sahih dan tepat. Hak kebebasan bersuara juga membenarkan mereka menyuarakan pendapat mereka melalui aplikasi sosial media. Cadangan penambahbaikan kebebasan bersuara di Malaysia antaranya adalah memperketatkan dan menguatkuasakan undang-undang. Seterusnya, suara media atau penyampai berita perlu menyampaikan maklumat yang betul dan tepat. Akhir sekali, kerajaan haruslah memainkan peranan memastikan kempen berkaitan hak kebebasan bersuara dilaksanakan secara berterusan. Kesimpulannya, hak kebebasan bersuara memang pasti bukan merupakan hak mutlak mana-mana rakyat sekalipun. Pihak kerajaan begitu tegas dalam melaksanakan undang-undang bagi menjamin keharmonian hidup di dalam masyarakat majmuk. Pihak kerajaan juga ingin menjadi fleksibel dengan menghormati permintaan yang dianggap menguntungkan seluruh rakyat. Itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih.